Bayangkan, Anda bongkar skandal rasuah besar-besaran, tetapi bukan saja tidak dilindungi, malah Anda pula yang kena siasat. Inilah yang sedang berlaku di Malaysia, dan pusat skandalnya, apalagi kalau bukan di Sabah. Adakah sistem keadilan kita ini sedang melindungi orang yang salah dan menghukum orang yang jujur? Skandal perlombongan Sabah kini menjadi medan pertarungan moral dan undang-undang yang mengejutkan ramai ahli parlimen. Mari kita bongkar apa yang sedang berlaku di belakang tabir. Dalam satu perbahasan panas di Dewan Rakyat pada 22 Julai 2025, ahli parlimen dari kedua-dua blok kerajaan dan pembangkang bersatu suara menyuarakan kebimbangan terhadap nasib Albert Tay, seorang ahli perniagaan yang telah mendedahkan skandal perlombongan mineral di Sabah. Albert Tay menjadi pemberi maklumat utama yang mendedahkan penglibatan ahli politik dalam kes rasuah berkaitan dengan lesen cari-gali mineral di negeri Sabah. Namun mengejutkan, beliau langsung tidak mendapatkan sebarang perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Ahli Parlimen Kota Baru Taqiyuddin Hasan daripada Perikatan Nasional mempersoalkan mengapa kerajaan tidak memberikan perlindungan kepada Albert Tay walaupun beliau telah melaporkan kes tersebut kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRN. Beliau menyifatkan tindakan kerajaan sebagai mengecewakan dan mendakwa pelaksanaan akta tersebut terlalu sukar dan menyimpang daripada semangat asalnya. Lebih mengejutkan, Albert Tay tidak diberikan imuniti kerana kononnya telah mendedahkan maklumat kepada media terlebih dahulu. Taqiyuddin turut merujuk jawapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said yang enggan menjelaskan isu ini atas alasan ia subjudis. Namun, Taqiyuddin memetik peraturan mesyuarat 23-1-J yang menyatakan hanya soalan yang boleh mengganggu perbicaraan sahaja dikira subjudis, bukan semua perkara yang dibicarakan di mahkamah. Beliau menegaskan, tindakan kerajaan mendakwa pemberi maklumat seperti Albert Tay tanpa sebarang perlindungan adalah tidak masuk akal, apatah lagi dalam isu melibatkan kepentingan awam. Bung Mokhtar Radin daripada Barisan Nasional Kinabatangan juga senada apabila menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap pelaksanaan akta yang dianggap tidak konsisten dan membuka ruang kepada pendakwaan terpilih. Dalam nada yang kecewa, beliau bertanya, mengapa hanya 2 individu sahaja yang didakwa dalam kes lesen cari-gali di Sabah, sedangkan yang lain masih lagi bebas? Bung Mokhtar yang sendiri pernah didakwa dalam kes rasuah sebelum ini menegaskan bahwa beliau mempertahankan haknya di mahkamah. Namun, persoalan utamanya ialah di mana keadilan apabila hanya sebahagian kecil sahaja yang dikenakan tindakan. Wan Ahmad Faisal daripada Perikatan Nasional Machang pula membawa isu lebih luas. Mengapa ramai rakyat masih takut untuk melaporkan salah laku? Mengapa lebih ramai memilih untuk mendedahkan kepada media dan NGO dan bukan saluran rasmi? Beliau menggesa supaya pindaan akta perlu menyertakan perlindungan terhadap external disclosure ataupun pendedahan luar seperti yang diamalkan di Australia dan Amerika Syarikat. Tambahnya lagi, kerajaan patut mewujudkan Suruhanjaya bebas perlindungan pemberi maklumat yang tidak terikat dengan campur tangan politik ataupun menteri. Turut bersuara Mas Ermiati Samsudin daripada Perikatan Nasional Masjid Tanah mengatakan bahawa akta sedia ada terlalu sempit kerana hanya mengiktiraf maklumat yang dilaporkan kepada agensi tertentu. Beliau mendedahkan realiti di lapangan. Ramai pemberi maklumat tidak percaya kepada sistem dalaman kerajaan dan lebih rela mendedahkan kepada media kerana takut maklumat ditenggelamkan.
Beliau mencadangkan agar definisi pemberi maklumat diperluaskan, termasuklah pendedahan kepada ahli parlimen, adun, media, dan juga badan masyarakat sivil. Yang Syefurah Othman daripada PH Bentong juga memberikan pandangan yang tegas. Jika laporan telah dibuat kepada agensi yang berkenaan namun tiada tindakan dalam tempoh yang munasabah, maka pemberi maklumat harus dibenarkan membawa isu ini kepada umum tanpa dikenakan tindakan undang-undang. Beliau mengakui kerajaan tidak mahu budaya trial by media berlaku, namun menegaskan bahawa sistem sedia ada gagal melindungi pemberi maklumat dan memberi ruang kepada ketidakadilan. Skandal ini bukanlah sesuatu yang baru, kita tahu juga. Sebelum ini, media telah melaporkan bagaimana lesen eksplorasi mineral di Sabah diberikan kepada syarikat yang didakwa mempunyai kaitan dengan individu berpengaruh dan juga tokoh politik. Menurut Malaysia Kini dan The Vibes, kontrak-kontrak ini diberikan tanpa proses tender terbuka dan didakwa berlaku rasuah serta salah guna kuasa dalam kelulusan lesen. Albert Tay yang dipercayai pernah mempunyai hubungan rapat dengan tokoh politik di Sabah akhirnya mengambil langkah berani untuk mendedahkan segala dokumen dan maklumat kepada SPRM, termasuklah transaksi, pertemuan sulit, dan struktur pemilikan syarikat. Namun keberaniannya dibalas pula dengan ancaman dan kemungkinan pendakwaan. Jadi, apakah message yang sedang dihantar kepada rakyat Malaysia? Adakah pemberi maklumat seperti Albert Tay sedang dihukum kerana mendedahkan kebenaran? Adakah ini petanda jelas bahawa sistem keadilan kita lebih berminat melindungi pemain politik dan kroni berkuasa daripada menjaga integriti dan ketelusan? Jika pemberi maklumat seperti Albert Tay pun tidak dilindungi, siapa lagi yang berani bersuara di masa hadapan? Bayangkan jika Anda sendiri melihat salah laku di tempat kerja, di jabatan kerajaan, ataupun dalam pentadbiran negeri. Adakah Anda akan tampil? Atau Anda sendiri pun akan memilih untuk diam demi keselamatan diri sendiri? Adakah undang-undang perlindungan pemberi maklumat kita hanya sekadar nama tanpa pelaksanaan yang benar-benar adil dan menyeluruh? Dan lebih mengejutkan, kenapa semua ini berlaku di Sabah, sebuah negeri yang saban tahun menghadapi ketirisan dana, ketidaktelusan pentadbiran, dan kini pula dibebani skandal perlombongan. Adakah Sabah sedang dijadikan padang permainan elit politik yang kebal undang-undang? Rakyat Malaysia semua, sahabat-sahabat saya, terutamanya rakyat dari Sabah. Anda nilailah sendiri, siapa yang sebenarnya sedang dilindungi dalam negara ini? Orang yang berani bongkar kebenaran ataupun mereka yang takut kebenaran terbongkar? Nah, jadi tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Albert Tay patut dilindungi? Adakah kerajaan sedang mengamalkan pendakwaan terpilih? Dan adakah Sabah sedang dirompak dari dalam? Like video ini kalau Anda mahu kebenaran didedahkan. Share kalau Anda rasa rakyat perlu tahu, dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak pendedahan seperti ini. Jangan kita biarkan suara mereka yang jujur terus dibisukan. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, jumpa lagi. Terima kasih.